Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alin Amin bin Amran, nombor metrik 051848. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan subjek usul fiqh daripada sudut Al-Hakim, Al-Mahkum Fihi, Al-Mahkum Alaih. Jadi inilah nama kumpulan-kumpulan saya pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang apakah itu Al-Hakim dengan lebih detail, kita akan tengok apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan takrif Al-Hakim. Tu ada typo sikit kat situ. Jadi takrif Al-Hakim adalah pesan ataupun seruan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada di dalam bentuk tuntutan ataupun pilihan, takhir ataupun wada'an. Okey. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sumber hukum hakam dalam syariat Islam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab tiada hukum kecuali ditetapkan oleh Allah. Maksudnya hari ini bila kita berbicara mengenai hukum, tidak lain dan tidak bukan ianya hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak datang daripada orang lain. Sebab sekiranya seseorang itu mengeluarkan hukum dan hukum tersebut bukan yang berlandaskan ataupun mengikut acuan syariat Allah Subhanahu Taala, maka kita boleh anggap dia sebagai kufur ataupun kafir. Kita ada banyak ayat Quran yang mengatakan perkara tersebut lah kan. Jadi selain Allah, tak ada sesiapa pun makhluk yang berkuasa untuk menetapkan hukum. Jadi apa pentingnya Al-Hakim ni? Kalau kita Al-Hakim, kalau kita nak perbahasan Al-Hakim ni adalah Allah Subhanahu Taala, iaitu sesuatu zat yang mengeluarkan hukum tersebut, Al-Hakim. Iaitu ataupun membuat syariat lah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok daripada ada beberapa pandangan. Ada 3 pandangan mengenai Al-Hakim ini. Pandangan pertama atau pendapat pertama adalah daripada mazhab Mu'tazilah, dan ada sebahagian ataupun segolongan daripada golongan Ja'fariyah yang mana mereka katakan bahawa dengan akal fikiran ni saja kita boleh faham hukum Allah dengan sendiri. Maksudnya bila kita melihat, kita faham perbuatan, bila kita melakukan satu perbuatan ni dia ada sama ada baik ataupun buruk. Maka baik dan buruk ini kita melihat pada sifat-sifat dia lah. Sama ada dia membawa faedah ataupun dia membawa bahaya ataupun dia membawa mudarat kepada kita ataupun sebagainya. Maka golongan ini mereka berpendapat bahawa kita nak tahu sama ada benda baik tu ataupun benda tu buruk, dia hanya menggunakan akal dan tak terikat dengan para rasul. Jadi baik dan buruk tu dia tidak bergantung pada syariat. Perbuatan baik dan buruk itu bila ditafsirkan oleh akal baik, maka di sisi Allah itu baik. Tapi kalau perbuatan buruk itu, kalau difahamkan atau ditafsirkan oleh akal benda itu buruk, maka di sisi Allah pun buruk. Maka dia tak ada kebergantungan ataupun dia tak terikat dengan para rasul. Jadi mereka juga berpendapat bahawa status mukallaf juga dikenakan terhadap mereka yang sebelum diutus para rasul. Maksudnya jika seseorang itu melakukan perkara baik ataupun perkara buruk, mereka membawa perkara tersebut berdasarkan fikiran akal, sebab akal yang mentafsirkan sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang buruk sebelum diutuskan kepada mereka itu rasul ataupun sebelum dakwah sampai kepada mereka ni tetap akan diseksa dalam neraka. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah daripada kaulu al-Asy'ariyah, iaitu daripada golongan Asy'ariyah, yang mana mereka berpendapat bahawa akal fikiran ni tidak boleh faham hukum Allah dengan sendiri. Sebab perkara yang baik ni, perbuatan yang baik ni sebenarnya dituntut oleh pembuat syariat. Jadi sebelum munculnya syariat, perbuatan ni, sesuatu perbuatan tu, tak kisahlah perbuatan apa sekalipun, dia tak ada unsur baik ataupun buruk. Kita tak kelaskan dia sebagai perkara tersebut. Jadi baik atau buruknya tu bukan kerana zat perkara tersebut, tetapi perkara tersebut kita mestilah kaitkan
dengan adanya Rasulullah Rasulullah pula, adanya para nabi. Dan yang ketiga kita tengok itu secara ringkasnya. Dan yang ketiga iaitu Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana perbuatan baik dan buruk ni, mereka berpendapat bahawa perbuatan baik dan buruk ni akal mampu untuk tahu sebilangan besar daripada perbuatan itu. Akal ni dapat tafsirkan sama ada perkara itu baik ataupun perkara buruk. Kerana apa? Kerana ada sifat-sifat lah. Ada sifat-sifat yang mana ada perkara itu sama ada mendatangkan faedah, sama ada mendatangkan mudarat ataupun bahaya dan sebagainya. Jadi bila ada perbuatan baik ni sesuai dengan pemahaman akal, jadi tak harus diperintahkan oleh Islam. Sebab apa? Ada hujah dia. Sebab akal ini sifatnya dia, akal ini ada kelemahan. Tak kisah pun seseorang itu matang macam mana sekalipun, akalnya tetap mempunyai aib. Jadi baik dan buruk ni dia tidak dapat munculkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak dapat difahami sekiranya tiada perantara, iaitu para nabi. Jadi hukuman ataupun hukum Allah ni tak terpakai sebelum dakwah sampai kepada mereka. Maksudnya tiadalah hukum. Maksudnya bila tiada hukum, tiadalah beban taklif kepada mereka. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa pandangan ketiga ini lebih kepada pandangan yang mana menggabungkan antara dua pandangan di atas, iaitu pandangan daripada dalil Quran dan daripada dalil akal sendirilah. Jadi kalau kita lihat antara ketiga-tiga ini, manakah yang paling rajih, manakah yang paling, kita kata paling kuat lah. Yang ketiga lah yang paling kuat, sebab melihatkan kepada faktor-faktor yang kita sebutkan sebentar tadi. Kita balik kepada slide yang seterusnya, iaitu daripada kitab Mustafa min Ilmu Usul Fiqh. Al-Hakim ni apa? Al-Hakim ni adalah mukhatib. Mukhatib ni adalah orang yang memberi suruhan. Macam itulah yang apa yang saya faham. Mukhatib adalah orang yang memberikan suruhan, yang membuat suruhan itu. Jadi fa'inal hukmi khitab wa kalam. Jadi hukum yang dituntut atau suruhan itu adanya percakapan. Fa'iluhu kullu mutakallam, iaitu orang yang buat perkara tersebut mestilah dia bercakap tentang perkara tersebut. Mungkinlah Al-Quran kat sini, dan tidak disyaratkan untuk wujudnya gambaran hukum kecuali dengan kadaran. Jadi tanggungjawab, adapun tanggungjawab untuk melaksanakan hukum ini, dia tidak kecuali barang siapa padanya ada perkara yang dicipta dan ada seruan, ada seru, ada apa, ada perintah. Apa yang dapat difahami dekat sini, bila nak melaksanakan macam Allah, sebab kita faham hakim ni adalah Allah. Jadi bila Allah nak melaksanakan hukum, mestilah ada orang yang nak dikenakan hukum tersebut, iaitu apa yang diciptakan dan perintahnya lah. Jadi melaksanakan hukum ni, dia mestilah pemilik kepada sesuatu, dan bukanlah pemilik kecuali dia adalah pencipta. Kalau pencipta, confirm dia memiliki sesuatu, dan apa yang dimiliki sesuatu itulah yang ditetapkan kepadanya seruan ataupun pesanan. Dan tiada hukum dan tiada pesanan kecuali daripadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adapun yang ammar kat situ, adapun Nabi, Sultan, Said, bapa, suami, Faizat, Marwah, Ujabu, dan mereka ini diperintahkan ataupun mereka ini memerintahkan sesuatu untuk dilaksanakan oleh orang lain, maka orang lain tu dia tak wajib pun untuk dia ikut apa yang diperintahkan oleh mereka ini. Kerana apa? Kerana bahkan kalau kita lihat, yang lebih utama adalah untuk kita mengikut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita taat kepada perintah Allah. Jadi setakat itu apa yang saya faham, maka kumpulan saya yang lain, ahli kumpulan yang lain akan menerangkan dengan lebih lanjut apakah itu mahkum fihi dan mahkum alaih. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nama Muhammad Izzat bin Muhammad Azmir, nombor matriks 054290. Jadi saya akan meneruskan pembentangan kawan saya, Saudara Aliyin sebelum ini telah menerangkan tentang Al-Hakim. Jadi saya akan meneruskan tentang tajuk seterusnya, iaitu Al-Mahkum Fi. Apa itu Al-Mahkum Fi? Al-Mahkum Fi ni huwa ma ta'allaqu bihi khitab asy-syari'. Dan ini Al-Mahkum Fi merupakan sesuatu yang berhubungan dengannya pesan atau seruan pembuat syariat. La yakunu illa fi'lan idza kana kitab asy-syari' hukman taklifiyan. Jadi mahkum fi ini tiada lain adalah perbuatan jika memang pesan perbuatan syariat hukum taklifi. Sebagaimana umum tahu, hukum taklifi ini ada 5. Al-ijab itu wajib, at-tahrim haram, an-nadmu sunat, al-kirahah makruh, dan al-ibahah harus. Jadi terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang hukum-hukum dan juga penerangan dan perincian banyak di dalam Al-Quran. Jadi kita teruskan dengan slide seterusnya. Jadi slide seterusnya menerangkan tentang perbahasan pertama tentang mahkum fi, iaitu syurut al-mahkum fi, iaitu syarat-syarat al-mahkum fi. Jadi yang pertama kita ambil sebelah kanan dulu, an yakuna ma'luman lil mukallaf ilman taman. Jadi pertama syaratnya perbuatan tersebut haruslah diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan sempurna sehingga kan dia boleh membayangkan tujuan dan niatnya serta pelaksanaannya seperti mana yang dituntut darinya. Jadi dia boleh bayang sesuatu yang dia buat. Jadi yang dimaksudkan dengan pengetahuan di sini adalah pengetahuan si mukallaf itu sendiri ataupun kemungkinan dia memiliki pengetahuan tersebut. Jadi terdapat cara-cara yang kita boleh ambil. Yang pertama, an yas'alu ahlul ilmu amman kalaf bihi. Caranya adalah dengan bertanya kepada ulama tentang taklif yang dibebankan kepadanya. Adapun petunjuk akan memungkinkannya dia memiliki pengetahuan tersebut adalah keberadaannya di negeri Islam. Jadi ahli ilmu mufatar itu fayamin wa fi darul Islam. Ada yang ulama berkata pengetahuan kemungkinan dimiliki bagi yang berada di negeri Islam. Dan tentunya orang yang berada di negeri kafir ada yang tak ada pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat dan kemungkinan tidak boleh dimiliki bagi siapa yang berada di negeri kafir. Jadi jika dia meminum khamar kerana kita tak tahu hukumnya yang haram, maka dia tidak dihukum atas perbuatannya tersebut jika dia kembali ke negeri Islam. Jadi yang sebelah ini syarat kedua, an yakunal fi'lul mukallaf bihi al-maqduran. Perbezaan yang dibebani tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf. Jadi yang pertama adalah taklif bil mustahil. Tidak berlaku pembebanan taklif dengan cara yang mustahil. Jadi contohnya seperti kita terbang tanpa alat, di mana sunnah alam tidak mendukung keberadaan perbuatan tersebut. Jadi pembebanan taklif dengan dua jenis mustahil tersebut adalah pembebanan dengan hal-hal yang tidak disanggupi dan mustahil, jadi tidak perlu. Yang kedua, la taklif bima la yadkhulu tahta irada al-insan. Tidak berlaku taklif dengan apa sahaja yang tidak masuk dalam keinginan manusia. Contohnya, orang lain melakukan satu perbuatan tertentu kerana hal ini tidak masuk dalam keinginan manusia dan kemampuannya. Jadi tidak perlulah dilakukan. Kita sambung pada slide yang seterusnya. Jadi slide yang seterusnya, asyaqqu minal a'mal, iaitu perbuatan-perbuatan yang berat. Yang pertama, tatralu 'ala fi'lu bisabab zuruf Allah bil mukallaf. Yang pertama, kesulitan yang tidak bisa boleh muncul dalam perbuatan kerana sebab keadaan khusus. Keadaan khusus yang meliputi mukallaf. Contohnya, seseorang yang perlu puasa dalam perjalanan atau musafir dan juga perlu puasa dan sakit. Pemaksaan untuk mengucapkan lafaz kekufuran. Jadi dalam hal seperti ini, perbuatan syariat meredam kesulitan tersebut dengan berkelakuan rukhsah yang disyariatkan. Contohnya orang yang berpuasa dalam musafir, ketika musafir atau sakit, ada rukhsahnya. Yang kedua, la budda min tahmiluha li darurah al-qiyam bil furud al-kafaiyah. Yang kedua, kesulitan yang tidak biasa akan tetapi menjadi keharusan untuk melakukannya.
kerana statusnya sebagai fardu kifayah. Contohnya jihad, kita ambil satu jihad. Jadi seseorang tidak wajib untuk berjihad kerana statusnya sebagai fardu kifayah dan bukan sebagai fardu ain. Dan yang terakhir sekali, dalam tajuk perbuatan-perbuatan yang berat, la ta'ta min zati fi'lu wa tabi'iyyatuhu. Dan yang ketiga, kesulitan yang tidak biasa tidak muncul dari zat dan karakter perbuatan itu sendiri, akan tetapi muncul kerana sebab usaha mukallaf yang konsisten melakukan perbuatan-perbuatan berat yang tidak diserukan syariat. Jadi jenis perbuatan-perbuatan ini tidak dibenarkan. Jadi hikmah yang kita boleh ambil daripada semua ini adalah bahawa menyiksa tubuh badan, melimpahkan beban yang begitu sulit padanya tanpa tujuan dan maslahah yang disyariatkan dianggap sebagai perbuatan sia-sia. Jadi seseorang itu tidak perlu membuat sesuatu perkara itu sekiranya seseorang itu tidak mampu, dan haruslah menjaga kesihatan tubuh badannya agar mampu melakukan perkara-perkara yang dituntut syarak mengikut kemampuannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mahkum fihi, perbuatan yang disandarkan kepadanya. Okey, yang pertama, hak Allah. Apakah maksud hak Allah? Hak Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan hak masyarakat ataupun umat. Oleh kerana itu, para ulama mendefinisikan apa yang berkaitan dengan manfaat umum tanpa perkhususan dengan seorang pun. Oleh kerana itu, hak ini dinisbatkan kepada Tuhan kerana besarnya peranan dan manfaatnya. Hak ini tidak boleh digugurkan dan tidak boleh bagi seorang pun untuk berlepas tangan darinya atau menentangnya, kerana hak ini seperti aturan umum bagi mereka yang menghormati peraturan. Okey, poin yang pertama iaitu ibadah madhah. Contohnya seperti iman, solat zakat, puasa, haji, jihad dan yang lainnya. Yang kedua, al-ibad allati fiha ma'na al-ma'unah, yang bermaksud ibadah-ibadah yang mengandung makna berkalan, itu beban seperti zakat fitrah. Zakat fitri dianggap ibadah kerana dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga iaitu kharaj. Apakah maksud kharaj? Kharaj ni bermaksud pajak, iaitu pajak yang dikenakan pada tanah-tanah yang dibiarkan dimiliki oleh pemiliknya yang bukan Muslim. Setelah kaum Muslimin menakluk daerah mereka, tanah tersebut dikenakan pajak tertentu yang dinamakan dengan kharaj, seperti mana yang berlaku pada negeri Iraq dan Syam. Okey, yang keempat iaitu aqubah khasirah, yang bermaksud hukuman yang sempurna, iaitu had-had, iaitu hukuman-hukuman yang telah ditentukan dan disyariatkan demi kepentingan umum, dan hukuman-hukuman had tersebut dianggap sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya had zina, had meminum khamar iaitu arak, had pencurian, had penyamun. Seluruh hukuman ini disyariatkan untuk maslahat umat, di mana tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menggugurkannya. Okey, seterusnya aqubah fiha makna ibadat, iaitu hukuman-hukuman yang tidak sempurna, iaitu hukuman berupa bunuh, tidak menerima harta warisan. Okey, seterusnya haqqu qa'iman binafsihi. Haqqu qa'iman binafsihi ini bermaksud hukuman-hukuman yang mengandung makna ibadah, iaitu kafarat. Contohnya kafarat melanggar sumpah, kafarat berbuka puasa sengaja di Ramadan, kafarat pembunuhan kerana kesalahan. Seluruh hukuman ini berlaku kerana sebagai balasan atas perbuatan maksiat dan di dalamnya terdapat makna ibadah kerana dilaksanakan sebagai ibadah juga. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu aqubah kamilah laisa fiha makna akhar ghairi uqubah,
yang bermaksud hak yang berdiri sendiri, iaitu hak yang tidak bergantung dengan tanggungan mukallaf agar dilaksanakannya sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita terus slide yang seterusnya, iaitu hakul ibad. Apakah maksud dia? Hak hamba. Al-haqqu khalis lil-'abdu fahuwa ma kana maqsud bihi maslahah qasah lil fardi. Adapun hak murni milik hamba adalah yang tujuannya adalah maslahat khusus untuk perseorangan. Contohnya, seluruh hak kewangan bagi seluruh individu seperti jaminan terhadap segala yang dirosak, melunasi hutang dan denda dan yang lainnya. Jenis hak ini dalam memenuhi khiyar berlaku kepada mukallaf itu sendiri. Jika dia mahu, dia boleh mengugurkannya atau juga memenuhinya. Kerana apa? Kerana manusia ini memiliki hak untuk menggunakan hak yang sesuai dengan keinginannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akashah Muhammad Rosli, Menteri Kawasan 518. Jadi insyaAllah pada kali ini saya akan menyambung iaitu bahagian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang yang mana seruan atas pesan ilahi terkait dengan perbuatannya. Para ulama juga menyebut mahkum alaih sebagai mukallaf. Okey. Mahkum alaih ni bermaksud ataupun sama maksud dengan mukallaf. Baiklah, seterusnya kita bagi kepada kedua, iaitu syurut sahhatu taklif, iaitu syarat sahnya taklif. Iaitu ada dua. Yang pertama baligh, iaitu as-sabi hatta yahtilam. Bermaksud baligh iaitu kanak-kanak sehingga mereka bermimpi janabah, bermimpi yang mewajibkan mereka untuk mandi. Okey, jadi terkecuali orang yang baligh tetapi tidak berakal, dan juga orang yang kecil tetapi memayis juga terkecuali, ataupun tidak orang besar tapi tidak memayis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua itu syarat sahnya iaitu aqilan, iaitu berakal. Wa an al-majnun hatta yufiq, iaitu orang gila sehingga mereka sedar, sehingga mereka tidak gila lah, mereka sedar lah. Maknanya terkecuali orang yang kanak-kanak yang berakal, kanak-kanak yang balik tapi tidak berakal. Walaupun mereka balik tapi tidak berakal, maka mereka bukanlah orang yang taklif ataupun mereka bukanlah mukallaf. Sama juga orang yang balik, mereka balik tapi tidak berakal, jadi mereka pun tergolong dalam kalangan orang yang bukan mukallaf. Baiklah, kita pergi pada yang ketiga, perkara yang ketiga, iaitu penghalang terhadap syarat taklif. Penghalang terhadap taklif ni ada tiga, iaitu yang pertama, pembebanan taklif kepada orang yang tidak memahami pesan atau seruan ilahi telah ada dalam syariat Islam. Yang mana Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Berdasarkan ayat ini, Allah telah memberitahu bahawa orang Islam pada zaman dahulu untuk tidak mengerjakan solat, untuk tidak meminum arak apabila hendak masuk waktu solat ataupun hendak mengerjakan solat, kerana bila mereka mabuk dan mereka mengerjakan solat, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan dan kerjakan. Selain itu juga, ayat ini bertujuan untuk mengelak, untuk membiasakan mereka tentang pengharaman yang selepas itu. Baiklah, yang kedua itu sesungguhnya syariat Islam bersifat umum dan merata bagi seluruh manusia. Dalilnya iaitu Allah telah mengatakan, hai manusia, semuanya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Dan juga selain itu, dan kami telah tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Berdasarkan ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Islam ini didatangkan kepada kita melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara syumul ataupun secara keseluruhan, secara umum untuk semua manusia. Tetapi berbeza kepada orang yang bukan Islam, di mana mereka tidak sampai seruan itu. Jadi apakah solusinya? Pertama sekali, orang yang bukan Islam bolehlah memahami
dengan cara memahami Islam dengan cara mentafsir atau menterjemahkan kitab-kitab Islam yang ada dalam bahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Ataupun yang kedua, orang Islam sendiri cuba untuk memahami bahasa-bahasa orang bukan Islam dan seterusnya mengajarkan mereka tentang Islam dengan cara bahasa bukan Islam. Yang kedua ni adalah solusi yang paling terbaik, kerana untuk orang Islam, mereka semua diwajibkan untuk berdakwah, dan hukum dakwah adalah fardu kifayah. Maka jika tak ada seorang pun yang mengajarkan orang bukan Islam tentang agama Islam dengan bagaimana cara sekalipun, maka seluruh umat Islam akan berdosa. Baiklah, seterusnya yang ketiga, iaitu di dalam Al-Quran ada yang tidak memungkinkan untuk kita fahami, iaitu seperti huruf-huruf yang terputus yang ditemukan di awal-awal sebahagian surah. Lalu macam mana kita nak faham apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut? Okey, jawapannya adalah macam kita tahu, iaitu dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ain Sad dan sebagainya, itu memang kita sendiri tidak fahami apakah maksud huruf hijaiyah tersebut. Tetapi ayat itu diturunkan untuk sebagai bukti kemujizatan Al-Quran itu, bahawasanya hanya Allah sahaja yang maha mengetahui apakah maksud sebenar huruf-huruf tersebut. Nak menunjukkan bahawa orang Arab yang bukan Islam, walaupun mereka hebat-hebat dalam bersyair semua, tapi dalam beberapa perkara mereka tidak mahir. Jadi itulah orang cakap penghalang ketaklifan syarat taklif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.